Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila binti Syarudin bersama dua orang rakan saya iaitu Muhammad Najib dan Muhammad Karini. Kami daripada dua PSNT PN2 akan membentangkan penghasilan kit pembelajaran yang telah kami hasilkan. Baiklah, kemahiran bahasa yang kami gunakan ialah kemahiran baca. Kami telah menghasilkan 3 kit pembelajaran yang dapat menguasai kemahiran baca murid tahun 1 dan tahun 2. Baiklah, berikut merupakan contoh penghasilan kit yang pertama. Penghasilan kit ini adalah diadaptasikan daripada permainan Jumanjin dan diberikan nama Rimba Bahasa. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana kit pembelajaran ini digunakan. Pertama sekali, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Dalam satu kumpulan itu perlu ada 4 atau 6 orang satu kumpulan. Setiap kumpulan akan diberikan satu set rimba bahasa. Murid akan menggerakkan token berdasarkan dada yang dilemparkan. Jika murid berhenti di mana-mana tapak, mereka perlu mengambil kad soalan berdasarkan simbol haiwan pada tapak tersebut dan menjawab soalan tersebut. Ini merupakan contoh-contoh soalan yang telah saya sediakan. Setiap simbol haiwan itu punya arah soalan yang berbeza. Contohnya simbol kura-kura. Simbol kura-kura merupakan peringkat arah serendah. Setiap tapak yang mempunyai simbol haiwan dan warna mempunyai pelbagai soalan mengenai pantun, cerita dan lagu kanak-kanak. Sekiranya murid berhenti di tapak simbol tanda soal, murid dikehendaki untuk mengambil info tambahan mengenai cerita haiwan, pantun, lagu kanak-kanak dan petikan. Ini merupakan contoh info tambahan. Baiklah, pemenang dinilai berdasarkan jumlah soalan yang berjaya dijawab dengan betul. Dekat sini kita dapat lihat elemen musik, elemen visual dan elemen pergerakan diterapkan. Seni visual diterapkan melalui kad yang pelbagai warna, manakala seni pergerakan diterapkan apabila murid sedang bermain dan seni visual diterapkan semasa murid diminta untuk menyanyikan lagu kanak-kanak. Baiklah, bagi perancangan aktiviti PDP yang menggunakan kit pembelajaran yang kami hasilkan ialah kami telah menggunakan teori pembelajaran sosial bagi proses aktiviti PDP tersebut. Pembelajaran sosial ini merupakan pembelajaran secara pemerhatian atau kita kata sebagai belajar melalui peniruan. Proses pembelajaran ini melibatkan individu melihat dan meniru tingkah laku orang lain. Baiklah, dalam permainan yang saya hasilkan, dalam permainan itu murid perlu menyanyikan lagu kanak-kanak dan mereka perlu meniru gaya pergerakan guru di hadapan sambil menyanyikan lagu tersebut. Kanak-kanak akan meniru tingkah laku yang diperhatikan. Contohnya, guru menunjukkan pergerakan irama bagi lagu Papa Kepulang dari Kota. Manakala murid akan mengikut pergerakan, contohnya dalam lirik kata tersebut terdapat situasi membawa kereta. Jadi, guru tersebut akan melakukan situasi membawa kereta dan murid akan meniru gaya pergerakan guru itu. Ini dinamakan peniruan secara langsung. Baiklah, peniruan secara imitasi juga wujud dalam permainan ini. Contohnya, apabila murid melihat murid lain yang mendapat soalan dengan betul dan mendapat skor yang tinggi, maka akan timbul satu keinginan individu lain untuk mula menjawab soalan dengan betul dan mengejar skor lebih tinggi berbanding murid lain. Secara dasarnya, menurut Bandura, pembelajaran sosial ini melibatkan hubungan pengaruh 3 unsur iaitu persekitaran, individu iaitu dari sudut kognitif dan tingkah laku. Kit tersebut juga mempunyai simbolik yang merujuk kepada arah soalan. Model simbolik ini dalam bentuk visual iaitu gambar. Contohnya, simbol kura-kura merupakan arah soalan rendah, manakala simbol anak merupakan arah soalan tinggi. Maka apabila murid nampak simbol anak, mereka akan merasa agak takut kerana soalan yang dibekalkan merupakan arah tinggi untuk mereka dan mereka telah setkan minda mereka untuk bersedia menjawab soalan yang sukar. Manakala bagi model pengajaran yang diterapkan ialah model personal. Model ini menerapkan pendidikan supaya kita dapat memahami diri sendiri dengan baik, bertanggungjawab terhadap pendidikan kita dan belajar ke arah pencapaian yang lebih optimum daripada kini. Secara dasarnya, model personal ini ialah untuk membentuk personaliti yang kompeten, bersepadu dan berkeyakinan diri. Dalam kit tersebut, elemen ini diterapkan kerana murid bergerak atau bermain secara individu dan markah juga diberikan secara individu. Maka ini dapat meningkatkan keyakinan diri mereka dalam membuat suatu keputusan atau menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Seterusnya, strategi PDP yang saya gunakan ialah berpusatkan kepada murid dan bahan. Strategi berpusatkan kepada murid ini bererti murid mengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa yang diajar dan cara mempelajari sesuatu. Strategi ini memberi tumpuan kepada murid dalam melaksanakan aktiviti pengajaran. Baiklah, strategi berpusatkan murid dapat menggalakkan murid untuk lebih bertanggungjawab dan melibatkan diri bagi membantu mereka memahami cara untuk belajar.
Walau bagaimanapun, guru bertindak sebagai fasilitator dan bertanggungjawab terhadap murid dalam strategi ini. Strategi berasaskan bahan pula bererti guru menggunakan bahan seperti kit pembelajaran yang saya hasilkan ini dalam PDP-nya. Strategi ini merangkumi cara yang luas bagi murid yang dibimbing oleh guru hingga yang belajar secara individu dapat belajar. Strategi dan kaedah pengajaran masa kini yang kami gunakan ialah berkonsepkan project based learning. Baiklah, kenapa strategi dan kaedah ini penting untuk PDP? Hal ini supaya menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi dan mengurus emosi dengan baik menggunakan kit persembahan yang telah saya hasilkan untuk beradaptasi dengan suasana pandemik ini. Baiklah, apakah yang dikatakan dengan project based learning? Saya rasanya project based learning ini bercirikan pelibatan murid secara hands-on dan minds-on. Contohnya macam guru tu bagi imbalan kerja atau bagi edaran atau taklimat berkaitan dengan suatu projek itu. Baiklah, seterusnya kaedah PDP yang kami gunakan ialah main sambil belajar dan konsep simulasi. Konsep main sambil belajar ni dia bunyi tersenang tapi sebenarnya dia susah untuk tafsirkan sebab kita sendiri kena merasai bagaimana bermain sambil belajar. Baiklah, konsep belajar sambil main ini merupakan simbolik menunjukkan sukarela dan bermotivasi intrinsik dan sebagainya. Belajar sambil main ini juga merupakan suatu proses belajar atau proses menambah baik dan memenuhi keperluan psikologi dan keperluan sosial. Ialah antara elemen seni dalam pendidikan yang telah diterapkan dalam pelaksanaan kit pengajaran ini ialah seni visual, seni pergerakan dan seni muzik. Baiklah, dari aspek seni visual, kad yang telah saya sediakan mempunyai pelbagai warna, gambar dan simbol haiwan. Manakala dari segi seni pergerakan pula, murid perlu melakonkan atau demonstrasi bagi watak yang terdapat dalam petikan teks. Seni muzik pula melibatkan penggunaan muzik sebagai set soalan. Contohnya, murid perlu menyanyikan lagu kanak-kanak yang telah disediakan. Kit persembahan ini merupakan masa pengguna kerana bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kit tersebut hanyalah kertas dan kos untuk menghasilkan kit persembahan ini tidak memerlukan kos yang tinggi, hanya memerlukan kos yang rendah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Najib bin Muhammad Nazri pada 2 PISMP PM2 akan membentangkan mengenai kit pembelajaran saya, iaitu kit pembelajaran yang kedua. Baik, sekarang kita akan melihat manual penggunaan bagaimana menggunakan kit saya ini. Yang pertama, murid akan menjalankan aktiviti secara 5 orang sekumpulan. Baiklah, 5 orang sekumpulan ataupun 1 hingga 5 orang. Maksudnya boleh ramailah bermain ni. Kemudian, setiap murid akan memutarkan roda nasib. Roda nasib akan menentukan di mana tempat mereka berhenti ataupun soalan-soalan yang mereka akan dapat. Baik, kita lihat. Token murid akan berada di warna yang terpilih hasil daripada jarum roda nasib. Hal ini maksud apabila mereka jentik, contohnya roda nasib mengandungi 4 warna, biru, kuning, hijau dan juga jingga. Andai berhenti di jingga, maka mereka perlu pergi ke kotak yang berwarna jingga. Baik, setiap warna akan memberikan markah yang berbeza. Kemudian soalan dalam sampul surat berwarna dan berlabel akan diambil mengikut tempat token berhenti. Macam saya cakap tadi, itulah gunanya roda nasib untuk menentukan warna yang mereka perlu berhenti. Kemudian markah maksimum yang perlu dikumpulkan oleh murid adalah sebanyak 30 markah. Jadi soalan-soalan juga berbeza mengikut aras dan juga warna. Murid yang berjaya mengumpul 30 markah terlebih dahulu akan memenangi permainan ini. Baik, kita lihat yang seterusnya. Intipati kit. Ya, apakah itu intipati kit? Kita akan tengoklah apa yang ada dalam kit saya. Yang pertama, nama kit diberi adalah kembara sampul misteri. Ya, kerana apa? Ada sampul-sampul di mana mereka perlu ambil soalan-soalan secara rawak. Baik, kita akan lihat. Roda nasib pula adalah terdiri daripada 4 warna. Roda nasib yang saya cipta ini adalah satu bahan yang lain untuk menentukan cara mereka berjalan ataupun memperoleh soalan. Jadi 4 warna tersebut adalah biru, hijau, kuning dan warna jingga ataupun oranye. Baik, kita lihat 5 sampul surat yang berbeza warna mengandungi berbeza aras, soalan-soalan yang berbeza aras dan info tambahan mengenai bahasa Melayu. Ya, maksudnya ada 5 sampul. Ya, 5 sampul ni sebab apa? 4 sampul ni adalah soalan, 1 sampul adalah info tambahan mengenai bahasa Melayu. Maksudnya
perkara-perkara bonus yang mereka akan dapat jika mereka memperoleh markah 10 terlebih dahulu. Sampul berwarna menggunakan arah soalan yang tinggi mengikut nombor itu 1 sehingga 4. Maksudnya sampul warna ni kan biru, hijau, kuning dan juga jingga mengikut arah soalan iaitu 1 hingga 4. Yang keempat merupakan aras yang paling tinggi soalan, maka markah pun mestilah tinggi. Baik, kita lihat di sini roda nasib. Jarum roda akan dijentik untuk mendapatkan tapak. Macam kita dapat lihat ada 4 warna dan di setiap warna tersebut mengandungi gambar ataupun simbol haiwan yang tertentu akan menentukan tema soalan. Setiap murid akan memutarkan jarum secara bergilir dengan cara menjentikkan jarum. Kemudian gambar pada roda mewakili tema soalan. Baik ya, kita tengok seterusnya. Arah soalan meningkat mengikut nombor pada tapak warna. Setiap sampul berbeza tema soalan. Maksudnya setiap sampul ada warna kuning, warna jingga, warna biru dan juga hijau adalah berbeza tema soalan mengikut pada gambar-gambar haiwan tadi. Kemudian sampul merah jambu mengandungi info tambahan mengenai bahasa Melayu. Baik, kita tengok ya di sini untuk EDUP 3033 perancangan aktiviti PDP ya. Daripada segi teori pembelajaran, saya memilih teori pembelajaran sosial. Sebab apa? Mereka perlu bekerjasama. Walaupun permainan ini sebenarnya individu kan, untuk markah individu, tapi mereka perlu melakukan interaksi sosial untuk menentukan giliran yang bergerak ke, untuk membincangkan masalah-masalah ataupun untuk menyampaikan bacaan mereka pada orang lain agar mereka faham ya. Sebab apa tadi? Asas membaca dan memahami. Kemudian model pengajaran. Model pengajaran saya ambil adalah model pengajaran personal. Ini penting juga sebab apa? Untuk pembangunan diri sendirilah. Maksudnya saya murid yang berjaya mendapatkan markah tertentu akan mendapat tadi info tambahan. Maka info tambahan ini menunjukkan penghargaan dan juga satu tanda bahawa murid ini telah mencapai tahap yang bagus. Jadi mereka dapat penghargaan diri untuk diri mereka. Seterusnya adalah strategi PDP. Berpusatkan murid semestinya lah. Sebab apa? Murid yang bermain sendiri. Kemudian yang seterusnya berasaskan bahan sepenuhnya pada kit yang saya cipta ini. Kemudian project based learning. Project based learning ini merupakan murid-murid ni boleh dan dapat mengayakan lagi apa input-input pelajaran yang telah mereka pelajari. Ya, mereka boleh keluarkan balik, boleh sampaikan semula pada orang lain dengan pelbagai cara, antaranya gallery walk ke, mind map ke, mereka boleh guna semua tu. Kemudian seterusnya kaedah PDP, belajar sambil bermain. Sebab apa? Penekanan belajar sambil main ni sesuai lah untuk kanak-kanak, terutamanya bagi kanak-kanak tahun 2. Sebab mereka ini kalau kita belajar je secara biasa, mereka susah untuk fokus dan mungkin kurang lah untuk mendapat dengan baiklah input pembelajaran tersebut. Baik, yang seterusnya bagi BMMB 3052 pula, daripada segi seni dalam pendidikan, saya menggunakan seni visual, simbol dan pewarna yang pelbagai. Maksudnya ini akan menarik perhatian murid-murid lah supaya mereka lebih cakna terhadap apa yang mereka pelajari, mereka lebih nampak dan lebih seronok. Kemudian seni pergerakan. Okey, saya tulis kat sini murid menari dan berlakon. Kerana apa? Ada juga soalan-soalan yang mereka akan perlu buat simulasi. Simulasikan kata kerja ataupun apa-apa yang dibacakan oleh rakan mereka. Kemudian seterusnya seni muzik. Dan seni muzik mereka perlu menyanyi sambil bermain. Akan ada info tambahan yang memerlukan mereka buat nyanyian. Dan yang terakhir adalah nilai tambah. Nilai tambah dalam kit saya adalah mesra pengguna. Jadi ianya sesuai lah untuk sebagai aras kanak-kanak, untuk umur kanak-kanak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairani bin Hashim dari kelas 2 KISMP BM2. Dalam pembintangan ini saya bersama dengan Muhammad Najib dan juga Nur Adillah. Baiklah, saya ingin membentangkan berkaitan dengan kit pembelajaran saya yang dinamakan Perti Bertuah. Jadi apa yang berkaitan dengan kit pembelajaran ini? Seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan manual penggunaannya. Baiklah, saya pergi pula kepada bahan-bahan dalam penghasilan kit pembelajaran ini. Yang pertama sekali perlu ada kotak, dan seterusnya pembalut hadiah, kertas, slide PowerPoint, muzik dan pembesar suara bagi dalam menghasilkan kit pembelajaran ini. Baiklah, saya menerangkan sedikit berkaitan cara kit pembelajaran ini digunakan. Yang pertama sekali, murid akan bermain Perti Bertuah
dengan iringan muzik sambil memberi kepada rakan mereka. Sambil waktu mereka dapat kotak tersebut, ketika muzik dimainkan, mereka perlu memberi kepada rakan-rakan mereka sambil muzik tersebut dimainkan. Dan yang kedua, apabila muzik tersebut dihentikan, murid yang mendapat kotak tersebut perlu mencabut gambar dalam kotak dalam kotak tersebut. Dalam kotak tersebut ada dua pilihan, iaitu utamanya yang pertama sekali gambar yang mereka pilih dan juga pilihan soalan dalam kotak tersebut. Dalam kotak tersebut, gambar perlu dipilih di sebelah kiri, melihat serta membaca pada gambar yang diambil. Seterusnya, murid tersebut akan pilih arahan soalan yang memerlukan mereka sama ada menyebut huruf vokal dan konsonan, berkaitan dengan suku kata dan juga ayat. Jadi saya terangkan dulu berkaitan apa yang dikaitkan dengan soalan yang saya kemukakan dalam kit pelajaran tersebut. Jika murid mendapat soalan yang berkaitan dengan huruf vokal dan konsonan, murid tersebut perlu mengira jumlah huruf tersebut dan murid tersebut perlu sebutkan huruf yang mereka jumpai dalam gambar tersebut. Jika murid tersebut mendapat soalan berkaitan suku kata, murid perlu mengira suku kata bagi perkataan yang dijumpai. Contohnya, suku kata bagi perkataan sungai. Jadi mereka kena sebut berapa suku kata. Contohnya sungai ada 2 suku kata. Jadi mereka perlu sebut suku kata dalam kataan tu ada berapa. Seterusnya, jika murid tersebut mendapat soalan yang berkaitan ayat, murid perlu membaca ayat yang dipaparkan oleh guru mereka pada slide pembentangan. Jadi bila bila guru tersebut membentangkan ayat tersebut, murid perlu baca dengan jelas dan lancar. Setelah mereka selesai menjawab soalan tersebut, murid tersebut akan memberi kepada rakan kotak tersebut kepada rakan yang lain dengan iringan muzik. Seterusnya, dalam kit pelajaran ini saya ingin membentangkan berkaitan perancangan aktiviti PDP-nya. Dalam kit ini, teori pembelajaran yang digunakan ialah teori pembelajaran sosial. Yang seterusnya, model pengajaran bagi kit ini ialah model pengajaran personal yang membabitkan murid tersebut mencari pengalaman mereka berdasarkan permainan tersebut. Seterusnya, strategi PDP berkaitan dengan kit pembelajaran ini, strateginya berpusatkan kepada murid. Seterusnya, strategi PDP berkaitan dengan kit pembelajaran ini yang lebih kepada berpusatkan kepada murid dan berasaskan bahan dan ia berdasarkan pada project based learning yang menggalakkan murid mencari pengalaman mereka berkaitan dengan pembelajaran yang mereka pelajari, yang lebih kepada berpusatkan pada murid. Seterusnya, kaedah PDP ini lebih kepada bermain sambil belajar. Jadi apabila mereka bermain belajar ini, sambil mereka bermain, sambil tu mereka belajar berkaitan dengan vokal, konsonan, ayat dan juga suku kata. Seterusnya, elemen seni yang saya terapkan ini hanya 2 sahaja, iaitu seni visual dan seni muzik. Seni visual dalam kit pembelajaran ini saya letakkan kad yang pelbagai warna, gambar dan juga simbol haiwan serta gambar-gambar yang berkaitan dengan alam sekitar. Seterusnya, seni muzik yang saya babitkan dalam penggunaan kit ini ialah melibatkan penggunaan muzik ketika bermain. Jadi apabila mereka bermain, mereka memberi rakan mereka peti tersebut, sambil tu muzik tersebut dimainkan. Jadi terdapat elemen seni muzik dalam kit pembelajaran ini. Seterusnya, dia juga mesra pengguna kepada murid-murid, dan kerana murid-murid ini suka bermain kerana mereka kanak-kanak, dan kanak-kanak dunia mereka ialah bermain. Sahaja daripada kami.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila binti Syarudin daripada 2 PSMP PM2. Baiklah, hari ini saya telah menghasilkan satu kit persembahan yang telah diguna pakai dalam proses PDP. Tajuk yang saya pilih ialah berdasarkan DSKP Bahasa Melayu tahun 2. Baiklah, kit persembahan ini adalah untuk menguji tahap kemahiran membaca murid tahun 2. Baiklah, tahap kemahiran membaca kanak-kanak yang diuji ialah dari segi sebutan, intonasi dan cara pelajar membacakan sesuatu teks cerita. Baiklah, aktiviti PDP yang menggunakan kit persembahan seperti ini dapat menarik perhatian pelajar kerana kami telah menggunakan kaedah dan strategi menggunakan konsep project based learning. Baiklah, aktiviti PDP yang menggunakan kit persembahan seperti ini dapat membantu pelajar mengurus kecerdasan emosi mereka dan mengurus emosi mereka dengan baik. Baiklah, saya akan menjalankan demonstrasi bagaimana kit persembahan ini digunakan. Baiklah, secara dasarnya, kit persembahan ini saya telah menyediakan 4 jenis soalan. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Baiklah, peringkat 1 merupakan aras rendah dan manakala peringkat 4 merupakan aras tertinggi. Baiklah, ini merupakan teks bacaan yang perlu murid baca. Ini merupakan teks artikel, ini merupakan manakala ini merupakan teks cerita. Dan beberapa soalan yang telah saya sediakan seperti pantun dan lagu kanak-kanak. Baiklah, kalau kamu tengok cikgu punya 5 bahasa ni, nama main benda ni 5 bahasa. Cuba kamu tengok apa yang kita tema hari ni? Hutan, haiwan. Hampir. Okey, tema kita hari ni ialah peternakan haiwan. Baiklah, mula-mula kita ada 4 soalan. 1, 2, 3, 4. Dan ini merupakan aras paling senang. Ini merupakan aras paling susah. Jadi, saya tak nak kamu tengok yang paling susah. Tengok, betul ya? Mula-mula kamu perlu buat bandingan lagi. Contoh, kamu dapat kamu serat 1, 2, 3. So, kamu dapat bentuk Buaya. So, kamu ambil soalan daripada bentuk buaya. Dan sama. Okey, kalau kamu terkena pada bahagian tanda apa ni? Soal. Kamu kena pada bahagian soal. Kamu perlu membaca teks yang telah saya sediakan. Cikgu faham. Macam mana bagaimana ini dijalankan? Faham. Kan? Baiklah, saya nak cerita kamu dulu. Sila buat bayangan dan 2. 1, 2. baiklah, sila bacakan soalan yang terdapat di simbol ni. Simbol apa tu? Cuba. Kancil. Betul. Baca. Soalan. Selesaikan teka-teki pantun. Baiklah. Cikgu ada beberapa teka-teki pantun. Sila pilih. Ini. Selesaikan pantun. Baca dulu dengan intonasi dan sebutan yang betul. Dari mudik menuju ke muara untuk mencari pucuk paku. Tahukah adik binatang apa? Darahnya hitam, tulangnya satu. Kamu rasa apa? Sotong. Saidah, Sotong. betul tak cara bacaan pantun ni? Saya rasa betul. Betul. Okey. Betul. Potong. Yeay. Okey. Saidah sila buat bandingan dulu ya. Okey, sila bacakan. Simbol apa itu? Pura-pura. Okey, sila bacakan. Boleh pilih kan cikgu? Ambil yang depan. Depan sekali. Lukiskan salah satu watak yang terdapat dalam teks 5. Baik. Sekarang ni cikgu akan mainkan kamu satu yang di atas. Okey. Ini merupakan teks itu. Kamu baca sekali imbas saja. Apakah watak yang terdapat dalam teks tersebut? Ada bangau, ada ular, ada titik, ada ketam, ada musang, ada ikan. Baik, kamu lukis salah satu watak yang terdapat dalam teks tersebut. Baik cikgu, lukis besar-besar ke? Ya.
Dah siap cikgu. Baiklah, ini merupakan hasil pelajar daripada bacaan teks kanak-kanak. Okey, sekarang giliran siapa? Saya. Okey, kita buat bandingan. Berapa? 6. Okey, jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kamu dapat simbol apa tu? Buaya. So, kamu kena ambil soalan yang mana? Yang ini. Betul. Sila bacakan soalan. Soalannya, bina pantun 4 kerat. Dia bagi masa 1 minit. 2 minit. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jodohkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Baiklah, pantun tu betul. Tapi saya tak suka intonasi ni. Boleh saya dah tunjukkan balik cara intonasi dan sebutan yang betul. Saya cuba ya cikgu. Baik. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jodohkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Baiklah, betul. Saya suka sebutan dan intonasi yang kamu buat. Syafiqah boleh betul, tapi kena perbaiki lagi. Baik, Sekarang cikgu. kita sabar. Saya dah punya giliran. Okey, berapa? 3. 1, 2, 3. Simbol apa yang kamu nampak? Arnab. Kamu kena ambil soalan yang macam mana? Ini. Okey, betul. Silakan soalan. Question, tak dengar. Lakonkan salah satu watak yang terdapat dalam teks cerita. Baiklah, cikgu ada 3 teks cerita. Nak pilih mana? Okey. Bacakan dulu teks tersebut. Kemudian lakukan watak tersebut. Lakukan watak yang ada dalam teks tersebut. Kalau kamu nampak ada bentuk, ada watak ketam, kamu lakukan watak ketam. Kalau nampak watak bangau, lakukan watak bangau tersebut. Okey, baca dulu. Baca kuat-kuat dulu. Baca kuat-kuat. Baca kuat-kuat dulu. Bangau sedih kerana si ular hitam selalu memangsa anak-anaknya. Ular itu hidup di pohon beringin yang sama. Bangau dan keluarganya tinggal di sarang di atas pohon beringin, sementara ular tinggal di bawah-bawahnya. Saking bingungnya, kemudian Bangau minta saran kepada si kepiting. Si kepiting sebenarnya ingin menyingkirkan Bangau dan si ular hitam. Kesempatan itu tidak disia-siakannya. Mereka adalah hawa-hawa yang sering mengganggu dan memangsa keluarga kepiting, fikir kepiting. Sesuai saran kepiting, Bangau pun meletakkan beberapa potong ikan di depan sarang musang dan di sepanjang jalan menuju sarang ular di bawah pohon beringin. Maka pada malam hari, si musang pun memakan ceceran potongan ikan sampai akhirnya dia sampai di depan lubang ular hitam. Tanpa banyak membuang kesempatan, musang pun langsung membinasakan ular itu. Namun, setelah membinasakan si ular, musang masih mengendus bau ikan di atas pohon. Wah, kebetulan di atas ada sarang bangau, fikir musang. Ia pun langsung memanjat pohon dan tanpa ampun, ia pun memangsa si bangau dan anak-anaknya yang sedang tertidur lelap. Baiklah. Sekarang ni kamu nampak ada watak apa dalam tu? Bangau, Okey, macam mana kamu nak lakukan watak bangau tersebut? dia ada sayap, Sayap, okey. Kalau cerita nak bangau dah, cuba nak kamu lakukan watak ketam. ketam. Kita nak kamu lakukan watak ketam. Tadi kena bangun tu cikgu. Saya tengok lakukan watak ketam. Macam mana gerakan ketam? Macam mana tengok macam mana gerakan ketam? Tengok dia Saya macam menarik. Saya buat dengan kami dah. Saya nak cuba buat sini. Jom. Macam mana nak lakukan watak ketam? Tangan dia cikgu. Okey, 1, 2, 3. Okey, pandai. Masih kamu tahu watak ketam tu macam mana kan? Gerakan ketam tu macam mana? Okey. Sekarang ni, dia nak cakap apa? Saya dapat 2. Okey. 1, 2. Okey. Sekarang ni, bila kamu nampak dalam soal tu, kamu perlu bacakan teks sahaja. Satu teks. Satu teks. Cerita kat sana. Harimau. Ini harimau. Harimau haiwan yang ganas. Harimau haiwan yang suka memburu. Kita boleh melihat harimau di dalam zoo. Tajuknya harimau bodoh dan rubah cerdik. Di sebuah hutan tinggal seekor harimau bodoh dan seekor rubah cerdik. Suatu hari, rubah berkata kepada harimau bodoh, "Sekarang akulah yang menjadi raja hutan.
bukan kamu lagi. Kalau kamu tidak percaya, ikuti aku sekarang. Rubah kemudian menyuruh harimau mengikutinya dari belakang. Ia berjalan berkeliling hutan dan mendatangi haiwan-haiwan hutan yang sedang berkumpul. Tentu sahaja melihat ada harimau datang. Haiwan-haiwan pun berlari ketakutan. Lihat, harimau! Semua haiwan lari kerana takut kepadaku. Seru rubah berbohong pada harimau. Kerana kebodohannya, harimau tidak tahu bahawa haiwan-haiwan itu takut kepadanya, bukan kepada si rubah. Taman. Terima kasih. Baiklah. Giliran siapa giliran Syafiqah? Ya. Saya dah mula. Okey, saya dah jalan. Apa nombor tu? 2. Masih saya dengar. Baiklah. Cikgu nak kamu nyanyi lagu kanak-kanak ni. Kamu nak nyanyi seorang ke atau kamu nak nyanyi berdua? Dengan Syafiqah. Okey, Syafiqah. Okey, saya cakap. Saya cakap dulu 1, 2, boleh? Di mana dia? Nak dengar lah. Anak kambing saya, anak kambing saya yang makan daun talas. Di mana dia, buah hati saya? Buah hati saya bagai telur dikupas. Can mali can, can mali can, can mali can ketimbun payung. Di mana dia, anak kambing tuan? Anak kambing tuan di atas jabatan. Yang mana dia, si bunga pujaan, si bunga menjung di ujung dahan. Can mali can, can mali can, can mali can ketimbun payung. Okay, baiklah. Dari seni kata diri lagu ni kan. Apa ni lagu ni yang kamu dapat daripada lagu ni? Dia ada kasih sayang. Kasih sayang, betul. Baiklah, tamat kita punya sesi pembelajaran hari ini. Esok bersama lagi. Yeay. Baik, cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi Khairani dan juga Adilah. Waalaikumsalam cikgu, selamat pagi. Sihat semua ni? Sihat. Jadi cikgu hari ni buat kelas tambahan untuk kamu lah sebenarnya. Sebab kamu antara murid terbaik dalam kelas kita. Wow. Betul. Jadi sebabkan kamu antara murid terbaik, jadi cikgu nak ajak kamu main satu permainan lah untuk menguji kamu punya kemahiran membaca. Jadi ini penting lah sebab apa membaca ni kita kena faham juga apa yang kita baca. Betul Karen? Betul. Betul, saya setuju. Bagus. Baik, hari ini kita akan main satu permainan. Agak-agak apa tema pelajaran daripada mainan kita? Saya teka. Saya nampak ada haiwan, ada flora. Flora dan fauna ke cikgu? Flora dan fauna. Hampir tepat. Bagus, bagus. Tak apa, boleh cuba lagi. Karen ni pula macam mana? Kalau saya nampak haiwan dan bunga. Haiwan dan bunga. Jadi, ya. apa beza haiwan dan bunga dengan flora dan fauna? Sama je cikgu. Macam teka lah. Saya dah baca buku teks. Saya rasa kita punya tema ni peternakan haiwan lah cikgu. Ya, betul. Peternakan haiwan. Tahu tak tema keberapa tu Karen ni? Tema 7. Aish, bagus. Maksudnya dulu baca buku teks. Nampak? Cikgu kakak, kamu memang dulu ni bijak sebenarnya. Baik. Okey, sekarang ni kita ada dua mainan kat sini. Yang pertama adalah roda nasib. Roda nasib ni untuk apa? Untuk menentukan kamu punya pergerakan dalam mainan ni. Jadi cikgu dah letakkan Karen ni dapat warna kuning, Adilah dapat warna biru. Okay, jadi ini adalah token kamu untuk bergerak. Jadi macam mana nak gunakan roda nasib ni? Kamu kena jentik je. Jentik dekat mana jarum tu berhenti, dekat warna tu lah kamu kena pergi. Faham? Oh, faham. Faham? Boleh ulang balik? Saya kena detik roda tu dan itulah tempat saya akan pergi. Ya, betul. Ikut daripada warna ni. Kemudian kit ni pula ada nombor, betul? Okey, nombor ni dia menentukan arah soalan yang kamu akan dapat. Maksudnya tugasan kamu ke kan, apa-apa yang kamu kena buat nanti berdasarkan nombor ni. Satu adalah yang paling senang. Yang paling susah apa yang mana? 4 cikgu. Nombor 4, bagus, pandai. Jadi soalan nombor 4 ni yang paling susah. Jadi bila paling susah, markah yang paling tinggi. Bagus. Jadi bila markah yang paling tinggi, kamu sebenarnya kena capai markah 30 markah. Siapa dapat 30 markah dulu antara kamu ni, maka kamu dah menang untuk main ni. Faham? Cikgu. Faham kan? Jadi jangan risau. Soalan dia memanglah susah tapi untuk budak
budak macam kamu saya rasa sesuai. Jadi jangan bimbang. Muka Adilah dah cuak sikit, tak apa. Jadi kita akan mulakan permainan kita sekarang. Baik, sebelum tu cikgu nak terangkan sampul. Dalam sampul ni, dia ada soalan yang berdasarkan tema daripada haiwan. Contohnya lembu, ada lembu tenggang, dan ada lembu raya, ikan, ikan mas. Jadi ikut daripada gambar yang kamu dapatlah untuk jawapan. Faham? Faham cikgu? Untuk ni cuba teka tak? Hadiah ke cikgu? Hadiah ada mesti ke? Kamu suka sangat hadiah. Apalah. Sebenarnya memang hadiah, tapi daripada segi pembelajaran. Maksudnya cikgu akan bagi tambahan untuk kamu. Jadi kita akan main hari ni. Macam mana kita akan main tadi? Pusingkan dulu roda nasib. Jadi kamu usung. Siapa yang akan jalan dulu? Okey, baik cikgu. So, Okey. saya dulu. Bagus. Okey, tadi Kairani dah menang kan? Jadi Kairani akan mulakan dulu. Faham? Jadi Kairani kamu boleh cantik. Baik. Kamu ni cantik dah kuat sikit. Tapi tak apalah sebab kamu dah gerakkan. Jadi kamu dapat warna apa tu? Oren. Warna oranye, hijau. Dan haiwan apa yang ada kat sini? Lembu. Jadi kita tengok apa yang kamu dapat. Dapat tema lembu juga. Nampaknya kamu dapat tema persoalan kan? Lembu. Jadi kamu baca. Apa soalan dia nak? Tak apalah cikgu baca. Okay. Jadi soalan dia untuk tema lembu, kamu kena baca frasa. Yang satu petikan yang dalam dia ada frasa. Jadi kita tengok apa yang ada kat sini. Ini. Sila kamu baca. Tadi saya baca. Baca dia. kuat-kuat ya. Ini lembu. Lembu ini sangat sihat. Daging lembu boleh dimakan. Susu lembu sangat berkhasiat. Sudah. Jadi apa antara frasa yang kamu dapat dalam lembu? Dan frasa saya dapat lembu lah. Ini lembu. Boleh jawab. Ini lembu. Bagus. Lembu tu bukan frasa kan Rani. Lembu tu perkataan sebab dia satu je. Frasa ni apa? Lebih daripada Lebih satu daripada satu perkataan. perkataan. Ya, lebih daripada satu perkataan. Pandai pun. Jadi terima kasihlah dah baca. Baiklah. Sekarang Adilah pula lembu tadi. Kamu berdua ni sangat sedang tak tenaga. Dah makan lagi, Tahu cikgu. lah dapat warna biru. Jadi kita tengok apa ada dalam sampul ni. Aku dapat bunga raya. Wah. Jadi bunga raya Susah tak cikgu soalan dia? Oh, nombor 4. sebab apa? Nombor 4 ni warna yang paling apa? Susah. Susah. Jadi markah pun mesti tinggi kan. Jadi kamu tadi kira ni kamu dapat nombor. Maksudnya kamu sebenarnya kena cuba dapatkan warna biru. Sebab apa? Warna biru ni markah dia paling tinggi. Jadi makin tinggi lagi senang nak apa? Skor. Senang skor. Jadi untuk soalan kita, bacakan petikan pendek daripada teks yang telah disediakan. Jadi kita tengok petikan. Petikan ini petikan. Baca petikan yang atas. Tajuk dia mudahnya halau serangga. Ayah Hasan iaitu Encik Mazan telah menyemai dan menanam banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Encik Mazan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Selepas itu, beliau memasukkan air itu ke dalam botol penyembuh. Pokok itu subur dan menghijau kembali. Banyak orang membeli pokok paku gunung Encik Mazan. Dah habis cikgu? Tak habis. Jadi kita dah baca kan. Kita kena faham apa yang kita baca. Jadi Adilah, apa yang kamu dapat daripada petikan? Apa Petikan ni- maksudnya perkara utama yang disebut sampai? Dia nak cakap macam mana nak halau serangga. Macam mana halau serangga? Ha. Bagus. Jadi apa yang dia buat untuk halau serangga tu? Dia guna dia tak guna, dia menyembuh daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Ya, betul. Jadi nampak pentingnya kita baca dan kita faham apa kita baca. Sebab apa? Barulah bila orang tanya balik, kita boleh apa? Respon balik. Kita boleh jawab balik apa sekarang. Jadi itu dia. Jadi untuk sekarang markah yang paling tinggi adalah Adilah. Dia mendapat 10 markah. Jadi bukan kata lah. Dia pada tak cikgu? Dapat. Tak sangat idea kan. Jadi cikgu akan bagi akan. Siapa yang dapat 10 markah dulu, dia akan dapat sampul surat yang di tengah. Jadi sampul surat yang di tengah ni, kamu sebenarnya kena ikut berdasarkan apa yang cikgu bagi lah. Jadi untuk Adilah, kamu untuk hari ni kamu kena menyanyikan lagu
Itu hadiah hak cikgu. Hadiah. Barulah seronok. Lagu Rasa Sayang. Jadi kamu boleh nyanyi, cikgu buat lagu Nyanyi sini Cikgu nyanyi sekali boleh tak? Boleh? Sekarang ni nyanyi sekali. Boleh. Boleh tak? Boleh. Semangat ya, cikgu nak dengar palu semangat. Jadi kita boleh buat. Boleh tengok lirik dia. Sekarang ni gambar sikit, bagus. Rasa sayang ni, rasa sayang sayang ni, lihat nona jauh. Rasa sayang sayang ni, rasa sayang ni, rasa sayang sayang ni, lihat nona jauh. Rasa sayang sayang ni, waspada dua mata, ambil jalan terjolokkan. Kami muda berbelajar, kalau salah tunjukkan. Rasa sayang sayang ni, lihat nona jauh. Rasa sayang ni. Cikgu dah habis. Bagus. Jadi daripada info tambahan cikgu nak tengok kamu sebut betul tak? Berdasarkan lagu lah. Sebab apa kita nak bagi seronok sikit betul tak kan? Untuk orang macam kamu seronok tak nyanyi sendiri? Seronok kan? Dia macam kita naikkan semangat lah kalau kita belajar. Kita tak boleh belajar stres-stres je, betul? Betul. Okey, jadi itu sahajalah untuk permainan kita pada hari ini. Terima kasih lah sebab sudi datang kelas tambahan cikgu. Kamu ni budak-budak cemerlang, jadi teruskan cemerlang Yes. Hari ini cikgu nak awak semua bermain satu permainan ini yang cikgu telah sediakan untuk awak semua. Permainan ini nak menguji awak semua ni kemahiran membaca. Jadi dalam permainan ini awak kena pilih mula awak pilih gambar dulu. Lepas tu lepas awak pilih gambar, awak pilih soalan apa yang berdasarkan daripada gambar tersebut. Boleh? Boleh. Faham? Faham, cikgu. Cikgu apa nama permainan ni? Nama permainan ini berhenti bertuah. Jadi sebelum cikgu nak mula permainan ni, cikgu nak mulakan apa tema yang cikgu nak awak semua lihat. Okey, cuba lihat gambar apa hari ni? Gambar apa ni? Hutan ada belantara, ada batu. Macam-macam gambar awak semua. Jadi hari ni cikgu nak buat satu tema iaitu tema alam sekitar. Sekarang tema apa? Cuba awak tahu tema apa? Dekat dalam teks. Tema yang berapa? Tema ke-8 cikgu. Salah. Tema yang ke-9 iaitu tema sayang alam. Sikit lagi. Okey, baiklah. Sebelum tu, cikgu nak tunjukkan dahulu kita pada di kamera. Okey, sudah. Baiklah. Okey, jadi cikgu akan pass dulu pada Syehidah. Dalam okey. Satu ni awak pass tu, awak akan dimainkan dengan lagu. Dan bila cikgu dah berhentikan lagu tersebut, jadi di situ awak akan cabut pilihan gambar dan juga pilihan soalan berdasarkan daripada ketika tersebut. Okey, cikgu. Baik cikgu. Okey, baiklah. Tak banyak. Okey, yes. Okey, mari kita mulakan sekarang. Gambar dulu. Pilih gambar cikgu. Pilih gambar Okey. Dah. Saya dapat gambar apa ni cikgu? Gambar harimau cikgu. Wah, harimau. Awak pun gambar macam harimau ya kadang saya tengok. Saya. Jadi pilih soalan berdasarkan pada gambar tersebut. Saya dapat soalan tentang vokal. Vokal. Okey. Cikgu nak tanya awak berapa vokal yang ada dalam kenaan harimau tu? Kalau ada harimau
Ada 3 cikgu. 3, sebutkan. Bukan. Oh, ada 4 lah cikgu. Wah, Ada sebutkan. A, dan U. Betul. Thank you, Wan. 2 markah untuk awak. Biasa je. Najib dah dapat 2 mata. Kita berapa Najib? Sebab cikgu saya nak main, saya nak bantu juga. Sabar-sabar. Tunggu dulu giliran awak ya. Okey, baiklah. Jadi, dari itu awak letak balik ya dalam kotak. Jangan lupa jangan tinggalkan itu saja. Maafkan saya cikgu. Oh, tak apa. Okey. Okey, baiklah. Mari kita mulakan balik lagu ini. Dia bila okey, pilih gambar lagu. Cikgu saya dapat gambar sungai. Wah, sungai. Suka mandi sungai tak? Tak suka. Hari pilih kesempatan mula. Dia takut air. Mandi buka. Saya dapat ayat. Ayat. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan ayat apa yang awak perlu baca. Sahih. Tak ayat. Okey. Okey, baiklah. Okey, tidak. Cuba bacakan ayat ini dengan jenazah lancar. Baiklah. Ali dan rakan-rakannya berkelak di tepi sungai. Betul. Nampak pasal Cuma tadi cikgu lupa baca lagi sikit. ya, sebab sebelum tu cikgu lupa nak bagi tahu awak semua ni pasal pemarkahan. Kalau vokal konsonan 2 markah, awak pilih suku kata 3 markah dan ayat 4 markah. Okey, jadi kita dapat 4 markah. Nampak markah. Kerja ni. Kita dapat 4 markah. Beri tepukan. Okey, baiklah, kita sambung mula. Alhamdulillah. Syeda. Berikan tepukan. Okey, Syeda terlebih dahulu. Gambar terlebih dahulu. Pokok. Pokok. Awak suka tanam pokok tak? Suka? Betul. Okey. Pilih soalan mula. Suku kata. Suku kata. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya awak, berapa suku kata dalam perkataan pokok? 2 cikgu. Betul. Yo. Saya nak sebut. Kembali. Po satu suku kata. Kok satu lagi suku kata. Betul. 3 markah untuk Syeda. Dan cikgu ada renang. Cikgu denda cikgu ada denda tak? Berapa denda? Nampak cikgu berapa renang dekat denda tak? Nanti Ah. tak ada. Dari. Kalau nak renda, awak janji boleh? Boleh. Janji jaga Widi and Friends. Boleh? Boleh lah. Okey, baiklah. Kita tengok siapa yang menang dalam permainan ni. Bermaknanya